Kenapakah watak 6 pemuda yang menjadi penasihat raja ini sangat penting? Siapakah mereka sebenarnya? Sebelum itu, bagi anda yang sedang mencari buku untuk kanak-kanak, anda boleh cek dalam beg kuning saya, ada buku tentang kerasulan, tentang kisah-kisah daripada Al-Quran. Mendengar persiapan Persia untuk membunuhnya, raja menjadi panik sehingga mahkotanya terjatuh dan beliau sendiri hampir terjatuh daripada singgasana. Salah seorang daripada pemuda yang berada di samping raja, iaitu Tamliha, melihat kejadian ini, lalu terdetik di hatinya. Jika Dicletianus adalah Tuhan seperti yang didakwanya, pasti dia tidak akan merasa sedih, takut, ataupun melakukan semua perbuatan-perbuatan yang bukan bersifat Tuhan. Setiap hari, keenam-enam pemuda ini berkumpul di tempat salah seorang daripada mereka, dan setelah kejadian itu terjadi, mereka berkumpul di tempat Tamliha. Namun Tamliha tidak turut makan dan minum seperti biasa. Mereka bertanya, "Wahai Tamliha, kenapa kamu tidak makan dan minum?" Lalu Tamliha menjawab, "Wahai saudaraku, sesuatu yang berat telah terdetik di dalam hatiku yang menghalang seleraku dan tidurku." Sahabat-sahabatnya bertanya, "Apakah yang menyebabkan kamu menjadi begitu?" Tamliha menjawab, yang dia sudah lama berfikir tentang langit. Tertanya-tanya, siapa yang menjadikan langit begitu tinggi, menjadi seperti bumbung yang kukuh, tidak perlu pengikat ataupun sebarang tiang penahan? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan, yang menghiaskan langit dengan bintang-bintang? Dia juga terfikir tentang siapa yang menjadikan bumi terapung di atas laut, memasaknya dengan gunung-gunung yang kuat agar tidak tenggelam. Dia juga terfikir tentang diri sendiri, siapa yang melahirkannya daripada rahim ibu, siapa yang memberi makan dan membimbingnya. Pasti ada satu pencipta yang mengatur semua ini. Dia bukannya Dicletianus. Kelima-lima sahabatnya yang lain terus terduduk di atas tanah dan mencium kaki Tamliha dengan berkata, "Wahai Tamliha, sesungguhnya itu juga yang terlintas di hati kami. Berilah petunjuk kepada kami." Namun Tamliha juga menjawab bahawa dia pun tidak mendapat jawapan daripada persoalannya sendiri, selain daripada lari daripada raja yang zalim mencari penguasa langit dan bumi. Semua sahabatnya bersetuju dengan pendapat Tamliha. Tamliha membeli kurma dengan hasil wangnya 3 dirham dan disimpan di dalam selendangnya. Mereka menaiki kuda dan menuju ke luar kota. Setelah berjalan sejauh 3 mil daripada kota, Tamliha berkata kepada sahabatnya, "Wahai saudara-saudaraku, kita telah jauh dari raja." Tamliha meminta mereka semua turun dari kuda dan berjalan dengan berdoa supaya semoga Tuhan memberi mereka jalan dan panduan. Mereka berjalan sejauh 7 farsakh, lebih kurang 42 km, sehingga kaki mereka berdarah kerana mereka tidak biasa. Tiba-tiba ada seorang pengembala menghampiri mereka. Tamliha bertanya jika pengembala ini ada air ataupun susu. Pengembala itu berkata, "Ya." Tapi dia melihat wajah raut mereka seperti orang daripada istana. Dia menganggap mereka ini melarikan diri dan meminta pemuda-pemuda itu menceritakan pengalaman mereka. Mereka mula bercerita. Mereka memeluk agama yang melarang mereka dari berbohong yang dialami. Pengembala ini terus duduk dan sujud mencium kaki mereka sambil berkata, dia pun meraisai perkara yang sama. Pengembala meminta mereka menunggu sementara dia menghantar kambing-kambingnya kepada pemiliknya. Pengembala kembali lagi dengan seekor anjing. Anda hendak tahu kisah seterusnya? Jangan lupa komen, like dan share video ini supaya ramai mereka yang di luar sana tahu tentang cerita ini.